Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hafizi bin Arif Hafizuddin. Nombor metrik saya ialah AB210002. Hari ini saya akan membentangkan tentang alat yang saya telah pilih, iaitu snap gauge. Pertama sekali saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada alat instrumen saya, iaitu snap gauge, atau dalam bahasa Melayunya ialah tolok snap. Tolok snap ini ialah satu bentuk tolok go dan no go. Ia ialah tolok had dengan aperture pengukuran tetap atau sementara tetap yang digunakan untuk mengesahkan dengan cepat sama ada dimensi luar bahagian sepadan dengan dimensi pratetap atau berada dalam toleransi yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa jenis tolok snap, iaitu ialah tolok snap dua hujung, tolok snap progresif, tolok snap boleh laras dan tolok kedudukan. Terusnya saya akan membentangkan tentang prinsip untuk alat instrumen saya, iaitu snap gauge atau tolok snap. Prinsip yang digunakan ialah prinsip Taylor. Ia mengatakan bahawa tolok go harus menyemak semua dimensi yang berkaitan. Pada masa yang sama, tolok no go hendaklah menyemak hanya satu dimensi pada satu masa. Terdapat dua jenis keadaan logam, iaitu keadaan logam maksimum dan keadaan logam minimum, di mana keadaan logam maksimum ia merujuk kepada keadaan lubang atau aci apabila bahan maksimum dibiarkan, iaitu had tinggi aci dan had rendah lubang. Kemudiannya, yang kedua pula ialah keadaan logam minimum, jika merujuk kepada keadaan lubang atau aci apabila bahan minimum dibiarkan, seperti had rendah aci dan had lubang yang tinggi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teknik menggunakan tolok snap boleh laras. Step yang pertama ialah tolok snap mesti terlebih dahulu diapit dalam pemegang. Step kedua pula ialah longgarkan skru pengunci dan putar skru pelaras hingga dimensi ditetapkan. Yang ketiga pula, putar skru pelaras yang lain sehingga dimensi tidak pergi ditetapkan. Kemudiannya, step yang keempat, selepas melaraskan untuk dimensi yang betul dengan bahagian ketepatan induk di tempatnya, ketatkan skru pengunci. Dan step yang terakhir, iaitu step kelima, semak semula untuk memastikan dimensi tidak berubah sebelum menggunakan tolok. Samping itu juga, saya akan membentangkan tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan snap gauge jenis limit gauge, di mana terdapat 6 kelebihan menggunakan snap gauge, iaitu yang pertama ialah kaedah pemeriksaan lebih pantas. Yang kedua, pengeluaran secara besar-besaran terpakai. Yang ketiga, pastikan kebolehtukaran. Yang keempat, memerlukan operator separa mahir. Yang kelima, semak kedua-dua jenis linear dan geometrik. Yang keenam ialah jimat, di mana dia tidak memerlukan kos yang tinggi. Bagi kekurangan menggunakan tolok snap jenis limit gauge, terdapat 3 kekurangannya, iaitu ialah tidak menunjukkan saiz yang tepat, di mana tolok snap ini tidak menunjukkan saiz tepat komponen. Ia hanya menunjukkan sama ada komponen itu dalam berada zon toleransi atau tidak. Yang kedua pula ialah ralat disebabkan penggunaan wear. Yang ketiga pula, yang terakhir pula ialah kesukaran dalam memeriksa toleransi yang lebih baik. Selain itu, terdapat beberapa penggunaan tolok snap dalam industri. Antaranya ialah secara fungsionalnya, tolok snap melakukan penilaian pada diameter luar bahagian seperti alat dan instrumen ukuran lain seperti tolok gelang dan tolok ketebalan. Yang kedua pula ialah tolok snap boleh digunakan untuk menyemak dimensi pada kedua-dua bahagian silinder dan bukan silinder, manakala tolok gelang adalah untuk bahagian silinder saja. Dan penggunaan tolok snap dalam industri yang terakhir pula ialah sebagai alat untuk memeriksa dan kawalan kualiti. Tujuan pengukuran snap adalah untuk menyediakan cara pantas untuk menentukan sama ada dimensi luar bahagian
berada dalam had terima yang ditetapkan. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi kalibrasi. Antaranya ialah menggunakan peranti yang tidak betul untuk mengukur. Yang kedua pula, tidak menggunakan peranti yang betul. Ini mungkin disebabkan oleh salah pengendalian peranti yang memberikan alat semasa pengukuran. Yang ketiga, mungkin terdapat ralat manual semasa merekod ukuran. Yang keempat pula, terdapat kerosakan pada pembukaan alat dan terdapat calah dan rekahan pada bahagian tersebut. Dan yang terakhir, permukaan tolak snap dan blok penjukat tidak dibersihkan dengan bersih. Seterusnya pula ialah kekerapan penentu ukuran ataupun kekerapan kalibrasi. Penentu ukuran frekuensi mengukur prestasi piawaian frekuensi. Piawaian frekuensi yang ditentu ukur dipanggil peranti dalam ujian, DUT. Kekerapan penentu ukuran perlu dilakukan bergantung kepada keperluan dan penggunaannya. Jika ia kerap digunakan, maka ia juga perlu ditentu ukur dengan kerap. Selain itu, kepentingan kekerapan penentu ukuran. Yang pertama, kepentingannya ialah supaya tiada kecacatan atau ralat dalam hasil pengukuran. Yang kedua, memastikan kepentingan keselamatan manusia. Yang ketiga pula ialah memastikan keadaan alat pengukur dikekalkan mengikut spesifikasinya. Kali saya akan menerangkan tentang ralat semasa menggunakan tolok snap. Terdapat beberapa jenis ralat semasa menggunakan tolok snap, antaranya ialah ralat kasar ataupun ralat pengguna, di mana ralat kasar biasanya disebabkan oleh manusia atau pengguna itu sendiri kerana salah mengambil bacaan, salah mengendalikan instrumen, lupa set sifar dan lupa kesan beban dan lain-lain. Untuk ralat yang kedua pula ialah ralat sistematik, di mana ralat sistematik akan berulang jika beberapa ukuran dibuat di bawah keadaan yang sama dan menggunakan instrumen yang sama. Kesilapan sistematik boleh disebabkan oleh dua punca utama, iaitu ralat alat dan ralat persekitaran. Untuk ralat yang terakhir ataupun ralat yang ketiga ialah ralat rawak, di mana ralat rawak ini boleh dikenal pasti jika bacaan berubah secara tidak menentu walaupun pengukuran sudah diulang. Kesimpulannya, artikel ini membentangkan tentang gambaran keseluruhan tolok snap, termasuk jenis, spesifikasi, kegunaan dan penentu ukurannya. Terdapat 4 jenis tolok snap dan yang diterangkan di dalam artikel ini. Artikel ini juga menerangkan tentang prinsip tolok snap, di mana prinsip yang berkaitan dengan tolok snap ialah prinsip Taylor. Artikel ini juga menerangkan tentang penggunaan tolok snap di dalam industri, teknik-teknik menggunakan teknik-teknik yang sesuai menggunakan tolok snap, faktor-faktor yang mempengaruhi kalibrasi, kekerapan penentu ukuran ataupun kalibrasi juga diterangkan dalam artikel ini. Dan akhir sekali, di dalam artikel ini juga menerangkan tentang kesilapan atau ralat yang semasa menggunakan tolok snap. Itu sahaja yang ingin saya terangkan dalam pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih.